Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk manfaat kejadian alam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. Firman Allah dalam surah Fatir ayat 12 hingga 13 yang bermaksud, dan tidaklah sama keadaan dua laut. Yang satu tawar lagi memuaskan dahaga serta sesuai diminum, sementara yang lagi satu masin lagi pahit. Dan daripada tiap-tiap satunya, kamu dapat makan daging yang lembut. Dan dapat pula kamu mengeluarkan benda-benda perhiasan untuk kamu memakainya. Dan engkau lihat kapal-kapal membelah air berlayar padanya, supaya kamu dapat mencari rezeki daripada limpah kurnia Allah, dan supaya kamu bersyukur. Allah Subhanahu Wa Taala jua yang memasukkan malam kepada siang dan memasukkan siang kepada malam. Dan ia yang memudahkan peredaran matahari dan bulan. Tiap-tiap satu daripada kedua-duanya beredar untuk suatu masa yang telah ditetapkan. Demikian itulah Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan kamu. Baginya lah kuasa pemerintahan, sedang mereka yang kamu sembah selain daripadanya tidak mempunyai sesuatu pun walau senipis selaput biji kurma. Intisari hadis. Pertama, dijelaskan tentang kebesaran dan keagungannya melalui bukti kejadian laut dan sungai yang dapat menjadi sumber makanan dan perhiasan manusia. Kedua, permukaan laut membolehkan kapal-kapal perdagangan berlayar dengan selamat, semuanya kerana pemberiannya yang menuntut kita supaya bersyukur. Ketiga, perjalanan matahari dan bulan mengikut peredaran yang telah ditetapkan olehnya. Peredaran ini menyebabkan berlaku malam dan siang. Keempat, keagungannya yang lain seperti kejadian malam yang dimasukkan ke dalam siang yang menyebabkan berlaku musim sejuk dan musim panas. Kelima, Allah mengingatkan kepada golongan yang mensyirikkannya bahawa mereka tidak akan memiliki apa-apa. Pengertian kejadian alam. Alam semesta adalah satu hamparan dan ruangan yang sangat luas dan tidak dapat dibayangkan luasnya. Alam termasuk golongan makhluk kerana ia adalah ciptaan Allah. Penciptaan alam semesta adalah bertujuan untuk kemudahan manusia. Firman Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya, dan tidaklah orang kafir itu memikirkan dan mempercayai bahawa sesungguhnya langit dan bumi itu pada asal mulanya bercantum, lalu kami pisahkan antara kedua-duanya dan kami jadikan daripada air tiap-tiap benda yang hidup. Maka mengapa mereka tidak mahu beriman? Surah Al-Anbiya. Ayat ini menjelaskan asal-usul kejadian langit dan bumi pada asalnya bercantum padu sebelum dipisahkan antara kedua-duanya. Ayat ini juga menerangkan hakikat penciptaan air. Air adalah sumber asas bagi semua kehidupan di dunia. Kehidupan tidak akan wujud tanpa air. Seterusnya, saya akan menerangkan kekuasaan Allah melalui kejadian alam. Yang pertama,
Ciptaan manusia membuktikan kewujudan dan kekuasaan Allah SWT. Yang kedua, penciptaan sungai dan laut yang menjadi sumber makanan, minuman dan khazanah laut dapat dijadikan perhiasan yang sangat bermanfaat kepada kehidupan kita. Yang ketiga, penciptaan laut menyebabkan kapal dagang dapat berlayar mengelilingi dunia, berhubung dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Yang keempat, peredaran matahari dan bulan menyebabkan kejadian siang dan malam. Yang kelima, Allah SWT memanjakan waktu malam pada musim sejuk dan Allah memanjakan waktu siang tempat ke satu tempat yang lain. Yang keempat, peredaran matahari dan bulan menyebabkan kejadian siang dan malam. Yang kelima, Allah SWT memanjakan waktu malam pada musim sejuk dan Allah memanjakan waktu siang lebih daripada waktu malam pada musim panas. Asyik dekat sini, kita dapat melihat kekuasaan Allah tu dengan kita tengok terciptanya kita ni manusia, kemudian terciptanya sungai dan laut, terciptanya matahari dan bulan, dan juga terdapat waktu siang dan waktu malam. Seterusnya, hikmah kejadian alam kepada manusia. Yang pertama, supaya manusia berfikir tentang kejadian alam untuk menambah keimanan kepada Allah. Dalam surah Ar-Rum, ayat yang ke-22 yang membawa maksud, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Yang kedua, memudahkan kehidupan manusia di dalam alam ini dengan memanfaatkan sumber alam sekitar. Semua yang dicipta oleh Allah adalah bertujuan supaya manusia mengambil manfaat untuk menyempurnakan kehidupan mereka di bumi. Antara hikmah kejadian di bumi termasuklah sebagai tempat tinggal, tempat ujian pada manusia dan supaya manusia insaf bahawa kehidupan di bumi adalah sementara. Yang ketiga, mengurus dan memajukan alam ini dengan berpandukan syariat Islam. Allah telah melantik manusia sebagai khalifahnya di bumi ini untuk mentadbir dan menguruskan alam ini dengan berlandaskan syariat Islam. Sebagai khalifah Allah, kita manusia bertanggungjawab terhadap alam ini. Yang keempat, supaya manusia dapat berinteraksi dengan alam. Dalam surah Toha ayat 53 sehingga 54, artinya, dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menjadikan bumi kepada kamu sebagai hamparan dan ia telah mengadakan bagi kamu padanya jalan-jalan untuk kamu lalu lalang dan ia juga telah menurunkan hujan dari langit. Maka kami keluarkan dengannya berbagai jenis tanaman dan buah-buahan yang berlainan keadaannya. Makanlah kamu daripadanya dan berilah makan binatang-binatang ternakan kamu. Sesungguhnya semuanya itu mengandungi tanda-tanda yang membuktikan kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang mempunyai akal fikiran. Seterusnya, kepentingan menjaga alam sekitar. Yang pertama, menjaga alam sekitar merupakan asas keimanan seseorang Muslim. Yang kedua, sebagai medan untuk bertadabbur yang memberi kesedaran dan keinsafan kepada manusia terhadap penciptaan alam yang unik dan mengandungi tanda-tanda kebesaran Allah serta pencipta. Yang ketiga, dapat mengekalkan kesihatan tubuh badan manusia sehingga mudah untuk beribadah kepada Allah. Yang keempat, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah dengan melihat dan menikmati keindahan dan keaslian alam sekitar yang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Yang kelima, dapat menjauhkan manusia daripada kemusnahan, kehilangan nyawa dan kerosakan harta benda akibat berlakunya bencana alam. Yang keenam, sebagai bukti ketaatan kepada Allah serta sebagai kelangsungan manfaat kepada manusia di dunia ini. Seterusnya, usaha dan tindakan untuk memamurkan alam kepada individu, menjaga kebersihan, tidak mencemarkan sungai dan ekosistem. Kedua, menerapkan kepada diri akan kepentingan alam sekitar, menjauhi daripada pembuatan pencemaran. Kepada masyarakat, pertama, mengadakan kempen kesedaran tentang alam sekitar. Kedua, menggalakkan kehijauan bumi, tanam semula pokok-pokok baru. Kepada negara, memperketatkan undang-undang terhadap pembakaran terbuka dan menghentikan pembuangan sisa-sisa toksik ke sungai dan laut. Kedua, mendidik golongan remaja. Sekali
sekali pengajaran. Menjaga keindahan dan kebersihan alam sekitar adalah tuntutan Allah SWT dan Rasulnya. Kedua, setiap Muslim dituntut untuk memelihara dan memelihara alam sekitar daripada kerosakan dan pencemaran. Ketiga, kepelbagaian penciptaan seperti sungai, lautan, pertukaran siang dan malam, pergerakan bulan, musim yang silih berganti adalah dalil kekuasaan dan keesaan Allah agar kita dapat memanfaatkannya. Kebaik orang Islam yang beriman kepada Allah SWT dituntut untuk mengkaji dan menyelidik segala fenomena kejadian alam. Sekian, terima kasih. Ada apa-apa soalan?